Oke, salam dan salam sejahtera. Dan ulasan saya adalah berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli Parlimen Tasik Grogol, iaitu Wan Saiful Wanjan. Yang pada saya ini adalah satu fitnah apabila kamu mengeluarkan satu kenyataan mengatakan bahawa PH dan UMNO cuba bunuh karakter Nur Azlan. Jadi, kita pun tertanya-tanya siapa ada Nur Azlan ni? Ahli politik ke ataupun bagaimana ke sebab nak kena bunuh karakter dia kan? Terus kita lihat kenyataan ini apabila saya baca yang mana beliau mengatakan bahawa Pakatan Harapan dan UMNO cuba membunuh karakter Nur Azlan Ismail yang dikatakan berjalan kaki daripada Johor Bahru ke Istana Negara di Kuala Lumpur berapa hari yang lalu bagi menggesa pengeluaran KWSP. Menurutnya, ia dapat dilihat seperti terdapat dakwaan bahawa perjalanan pemandu teksi berusia 49 tahun ini telah diatur oleh Wan Saiful dan Perikatan Nasional untuk kepentingan politik. Saya akan jawab yang ini. Karakter rakyat Mahen pula diserang oleh sekelompok Maha Zalim 2.0. Sebab itu saya katakan mereka ini anti rakyat. Terkini mereka mahu membunuh karakter saudara Nur Azlan Ismail yang berjalan kaki dari Johor Bahru ke Istana Negara. Kononnya pergerakan Nur Azlan bukan perjuangan rakyat, sebaliknya disusun oleh saya dan PN. Habis segala platform media cyber troopers dan penulis pro PH UMNO dipergunakan untuk menimbulkan persepsi negatif terhadap Nur Azlan. Dan di sini juga beliau mengatakan bahawa Nur Azlan dilaporkan menempuh jarak perjalanan jauh kira-kira 312 km daripada Plaza Tol Skudai dengan memasa 6 hari, iaitu di antara 28 Mac hingga 3 April sebagai usaha memohon kerajaan membenarkan pengeluaran KWSP. Dan di sini beliau juga mengatakan bahawa bagaimanapun usahanya dipertikaikan oleh beberapa pihak yang antara lainnya membandingkan perjalanan pelakon Sarifah Sofia Said Hussein sejauh kira-kira 235 km selama 9 hari di Taman Negara di Pahang ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada tahun lalu. Malah katanya ketika tiba di hadapan Istana Negara, dia kemudiannya secara kebetulan bertemu dengan Wan Saiful yang ke situ bersama beberapa NGO menyerahkan memorandum yang ada kepada Yang di-Pertuan Agong untuk isu yang sama. Daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Wan Saiful ni, dah bercanggah. Yang pertama, kita tahu sebelum ini mengatakan selama 5 hari. Yang hari ini kata 6 hari. Tak apalah 6 hari. Tapi saya nak beritahu dekat rakyat di luar sana. Saya ni veteran tentera. Boleh tengok tak muka saya ni? Agak muda. Saya aktif dengan sukan. Tetapi kalau kita nak berjalan daripada Johor Bahru ke Kuala Lumpur selama 5 hari, 6 hari, tak semudah itu tau. Ini bulan puasa. Kalau dia nak jalan waktu siang, okey. Apakah pemandu teksi ni tak puasa sebagai seorang Melayu dan Muslim? Jadi tak perlu nak persoalkan lah. Itu part yang pertama ya untuk pemandu teksi ini. Part kedua, fizikal kita hancur, beb. Ni tapak kaki ni hancur. Tanyalah kepada mana satu pun askar, veteran askar yang masih berkhidmat hari ni. Kamu tanya dia. Jadi dipertikaikan oleh rakyat. Saya pun pertikailah. Sebab saya veteran tentera yang memang saya aktif dengan sukan. Tanyalah PTI askar tu. PTI askar tu physical training lah. Mereka pun belum tentu mampu buat ini tau. Tu panggil pasukan elit kita. Komando ke, yang melibatkan polis ke, yang mana badan beruniform ni ke, yang ada pasukan elitnya. Cuba tanya. Terkencing nak buatkan perjalanan sejauh itu. Itu part yang pertama lah. Okey, isu beliau kata bahawa beliau jumpa dengan orang itu, dengan Nur Azlan ni secara kebetulan, pembohong. Kalau saya kata pembohong ini, saya ada bukti. Kalau kawan-kawan lihat, ni videonya ni. Macam mana ketua pembangkang boleh bercakap dengan Nur Azlan ni sewaktu berjalan kaki, yang mana ada YB doktor di situ yang tolong membantu. Memang dah diatur lah. Macam mana YB doktor tu boleh bantu dia? Selepas itu, dalam ucapan terakhir ketua pembangkang bersama dengan budak Nur Azlan ni, dia kata nanti kita bertemu di Parlimen. Ada tu dalam videonya. Bermaksud sudah diatur lah.
Jadi apa kenyataan Wan Saiful ni? Inilah kamu orang buat plan yang dinampak oleh rakyat, yang dinampak oleh media sosial ni. Kamu nak post dalam media sosial untuk nak dapatkan glamour, tapi kamu silap bahawa sedikit saja kesilapan akan kena kepada kamu sendiri. Jadi apa yang Wan Saiful nak kata ni, pada saya Wan Saiful ini seorang yang licik menipu. Inilah kenyataannya, bercanggah sana, bercanggah sini. Lagi satu, Wan Saiful nak memperjuangkan nasib rakyat. Ini orang, kalau kamu nak memperjuangkan nasib rakyat, kau bantulah. Wan Saiful duit banyak, gaji banyak. Orang yang bernama Wan Saiful ni pernah turun tak melihat kesusahan rakyat? Saya lihat dia asyik pakai baju macam saya ni, pakai kot setiap hari. Pernah tak Wan Saiful merasa macam mana orang di kampung menanam padi, toreh getah, pikul kayu daripada hutan, menjala di lautan, mencari ikan di sungai? Pernah? Tak payah ceritalah tentang perjuangan kamu Wan Saiful. Kalau tangan kamu ni tak kematu jarinya, tak payah ceritalah. Jadi kamu nak cerita memperjuangkan nasib rakyat, kamu sendiri tidak merasai nadi rakyat. Kamu sendiri bukan berada di apa yang suasana rakyat rasa ni. Kamu cerita nak memperjuangkan nasib rakyat yang susah tentang isu KWSP ni. Sebenarnya ini cuma alasan yang nak digunakan oleh Wan Saiful untuk melihat kepada rakyat ini supaya menyokong beliau dalam tindakan beliau yang mana hari ini beliau telah pun didakwa di mahkamah isu penyelewengan, nak minta simpati nasib rakyat lah hari ini. Wan Saiful sendiri yang duduk cerita lah pasal PTPTN. Beliau pegang PTPTN selama 5 tahun. Daripada PH, Perikatan Nasional, Kerajaan Perikatan Nasional tumbang, Kerajaan Ismail Sabri yang saya tak tahu apa namanya. Itulah manusianya yang jadi pengurusi PTPTN. Apa? Hutang PTPTN budak-budak hari ini sudah lunas. Sudah selesai. Lepas tu menyalahkan PH. Inilah kerjanya budak ni. Wan Saiful duduk di sana makan gaji buta puluh-puluh ribu. Lepas tu hari ini kau minta PS nak selesai ataupun nak suruh kerajaan yang ada hari ini selesaikan masalah kamu. Yang kamu duduk dekat sana buat apa? Nasib baik waktu PS memerintah dan Wan Saiful ni ada di sana, dan kita dah ada bahawa mengatakan PTPTN tu kita lepaskan mereka yang ada hutang ini boleh ambil buat pasport dan boleh kerja di luar negeri dan sebagainya. Itu yang kita PH buat. Tetapi Wan Saiful duduk di sana, apa pun tak ada. Lepas tu hari ini cerita nak membunuh karakter orang ni. Karakter apa yang nak dibunuh dengan orang macam ni? Orang politik tidak. Apa pun tidak. Orang ini pemandu taksi. Sudah selesai pergi mohon ke BSP, pergi ke Istana Negara. Kalau dah dapat, dapat. Kalau tak dapat, tak apalah. Balik jadilah pemandu taksi. Orang biasa. Bukannya orang politik yang kita nak bunuh karakter dia. Orang yang bertanding pilihan raya. Lepas tu kita menjatuhkan dia. Seperti mana kamu orang menjatuhkan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan dengan kamu punya pembohongan menjual isu agama dan kaum. Tak ada. Jadi saya lihat daripada apa yang Wan Saiful ni kata ya. Ini budak dah merapu lah. Saya rasa dia takut. Bayangkanlah. Kalau masuk penjara ya paling tidak 15 tahun. Umur sekarang 40 lebih. Duduk dalam penjara tak payah banyak lah. 7 tahun cukup lah. Kan? Itulah. Nak jadi ahli politik muda, janganlah bermain dengan benda-benda macam ni. Tak payahlah. Wan Saiful pusing sana pusing sini. Sekilas ikan di air pun rakyat dah tahulah siapa kamu. Nak cerita nadi rakyat. Nak terkencing saya mendengar dia. Lainlah. Kalau macam kami ini memang anak orang kampung yang kita tahu bagaimana rasanya. Wan Saiful nak cerita perjuangan rakyat. Kamu sendiri pun tak tahu. Kampung mana pun kamu tak tahu. Macam mana orang duduk di kampung tak pakai lampu, tak pakai apa. Pendalaman kau pernah tengok? Sabah Sarawak. Wan Saiful datang kampung saya. Nanti saya tunjuk. Pakai naik bot. Pergi ke Hulu macam mana. Jadi tak payah Wan Saiful nak merepek lah. Cakap tak serupa bikin lah kamu tu. Itu saja pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Kenyataan yang dikeluarkan ini pula. Saya harap saman nanti badan muka dia.
Kalau salah, kalau fitnah pada kerajaan yang ada, sama Nur Saiful ni lagi. Sekarang ni kerajaan senang je. Kalau saya duduk kerajaan, kalau saya yang duduk sebagai menteri ke apa di sana, betul. Kenyataan salah je, saman je mereka ni. Kerja dia buat propaganda bodoh je hari-hari. Tak apa-apa yang dia merepek tiap hari pun saya tak faham. So itulah pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Saya tak nak panjang-panjang. Sekian, terima kasih.